Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dan peluang yang Allah telah kurniakan pada kita ini untuk kita meneruskan perbincangan dalam ayat yang ke-30 dan 31 dalam surah Al-Ahzab yang kita berhenti sebelum daripada ininya, membicarakan tentang kedudukan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tajuk ini kita berbicara tentang bagaimana menjadi isteri yang salihah, dan juga apabila kita dapat menjadi isteri salihah ini merupakan satu ganjaran yang terindah yang Allah kurniakan pada seseorang bila dia dapat yang disebut dengan isteri salihah. Dan di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kebahagiaan hidup di atas dunia ini dan juga sampai ke akhirat nanti. Salah satunya yang disebut ialah isteri salihah. Isteri salihah ni di antara satu ganjaran yang Allah kurniakan pada seseorang. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita perlu faham bahawa di sana adanya yang disebut dengan kehidupan yang diajar dalam agama. Tak adalah manusia contoh yang patut dicontohi dalam hidup kita ini ialah yang merupakan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang perempuan, kalau nak tengok macam mana nak jadi peribadi kita ni peribadi yang baik, maka jadilah peribadi kita bagaikan peribadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi ni ada peribadi tersendiri. Walaupun dia ni manusia yang tak sunyi daripada kesilapan, lalu kita diajar supaya belajar daripada apa yang ada pada isteri Nabi tadi. Yang ni yang diajar dalam Islam. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pada minggu yang sudah kita baca pada ayat yang ke-28 dan 29, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tegur terhadap isteri Nabi dan juga sifat yang tak patutnya ada pada isteri Nabi, iaitu yang inginkan kepada keduniaan lebih kepada akhirat Allah. Bila kita hidup atas dunia ni, maka kita kena fokuskan terhadap akhirat Allah tu jadi keutamaan, bukan dunia ni jadi keutamaan. Hari ni kita sambung lagi kedudukan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 70 dalam kitab Al-Ahzab ini. Tuan-tuan tengok hebatnya surah Al-Ahzab yang saya sebut banyak kali dah. Dalam hidup kita ni, Sayyidina Umar dia pesan di kalangan kita supaya ajarilah anak perempuan kalian dan pasangan hidup kalian terhadap 3 surah. Yang pertama surah An-Nisa, yang kedua surah An-Nur, dan yang ketiga surah Al-Ahzab. Alhamdulillah, dalam tempoh PKP ini kita menyambung pengajian ini. Biasanya kita belajar di Masjid Ar-Rawdah di U10. Cerita U10 Shah Alam ini cerita tentang kitab inilah. Tapi alhamdulillah dalam tempoh PKP ini kitanya sampai pada ayat yang ke-30 dalam perbincangan kita. Hari ini kita sambung pada ayat yang ke-30 lah, insya-Allah. Kita baca dahulu sebagaimana biasa. Mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين
وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. Ayat yang kita baca ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bermula daripada ayat Ya Nisa'an Nabi. Allah mula tegur kepada isteri-isteri Nabi ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai isteri-isteri pada Nabi, ya nisa'an Nabi. Disebut demikian, wahai isteri-isteri pada Nabi, man ya'ti minkunna bifahisyah. Mana-mana di kalangan kamu yang melakukan perbuatan yang keji. Bifahisyah, mubayyinatin, dalam keadaan jelas. Yudha'af lahal adzabu di'fain. Bagi kamu ini, aku sediakan azab 2 kali ganda azab yang aku sediakan pada kamu. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Perkara yang nak menggandakan azab ni bagi Allah terlampau lekeh sangat, terlampau mudah sangat untuk nak dilakukan kepada kamu tersebut. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Manakala di antara kamu yang tetap sentiasa taat pada Allah dan juga Rasul dalam hidup mereka tersebut, wa ta'mal salihah, dan juga sentiasa melakukan amal salih dalam hidup kamu, nu'tiha ajruha marratain. Demikian kami gandakan ganjaran 2 kali ganda untuk kamu. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami sediakan pada kamu rezeki yang amat mulia yang Allah sediakan untuk diri kamu tersebut. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ayat yang kita baca ni sambungan kepada ayat yang sebelum daripada ni, di mana peristiwa yang berlaku sebelum daripada ininya, isteri Nabi ni ada 2 orang yang pakat. Dalam riwayat ceritanya, Aisyah dan juga Hafsah. Dia pakat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta supaya dinaikkan ataupun dibanyakkan sikit saraan bulanan yang ada pada mereka ini sendiri di kalangan isteri-isteri Nabi ni. Kerana apa dia? Kerana takkanlah isteri Nabi ni nak hidup dalam keadaan sama dengan isteri orang-orang yang biasa. Bagi mereka tersebut, mereka naklah kalau ada kelebihan, kalau adanya harta benda yang banyak sikit dibandingkan dengan biasa. Nabi ni dah pegang kuasa, dah banyak dah peperangan membawa kepada harta rampasan pegang. Patutnya banyaklah sikit pada isteri Nabi ni. Dia patutnya demikian. Lalu bila minta saja demikian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Rasulullah tunggu daripada Allah. Allah lah bagi jawapan. Kerana kehidupan berkeluarga ni bukan kehidupan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rancang daripada nafsu Rasulullah, tidak. Tapi disusun oleh Allah kepada Rasulullah untuk dijadikan contoh pada orang lain. Lalu dalam keadaan sedemikian rupa, turun ayat Quran Karim ajar pada Rasulullah, bagi tahu pada isteri ni, kalau sekiranya hidup ni nak kepada harta benda dunia, nak kepada ganjaran dunia, bagi tahu ajar pada isteri kamu Nabi. Kemudian lepas pada ni, biar orang lain pun belajar sama. Bila kita hidup atas dunia ni, kita diajar supaya fokuskan kepada akhirat Allah. Jangan kita sibuk dengan fokus terhadap dunia. Yang ni yang diajar oleh Allah. Lalu kamu ni, kalau isteri kamu ni nampak nak kepada harta benda dunia, kamu bagilah pada mereka tersebut harta benda yang mereka nak tu. Lepas pada kamu bagi mereka tersebut, lepas pada itu kamu cerai mereka ni seorang-seorang. Kemudian wa usarrih kunna sarahan jamila. Lepas pada kamu bagi umati kunna, kamu bagi nikmat-nikmat itu pada mereka yang mereka nak.
Lepas pada itu, wa usarrihkunna, lepas pada itu cerai isteri kamu tu sarahan jamila. Cerai dengan cara yang baik. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Kalau mereka nak kepada Allah dan juga Rasul dan juga kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinat. Sesungguhnya Allah telah sediakan ganjaran bagi orang yang muhsinat ni, ajran azima, ganjaran yang besar yang Allah sediakan pada mereka tersebut. Ini cerita tentang pada ayat yang sebelum daripada ni. Sehingga kan Abu Bakar dan Umar marah kepada anak masing-masing. Kamu ni kenapa jadi perangai macam ni? Dah elok dah jadi isteri Nabi. Tiba-tiba dalam keadaan kamu jadi isteri Nabi ni, kamu buat PA lagi. PA apa dia? PA nak kepada dunia. Ini tak sepatut jadi demikian. PA maksudnya, PA nak kepada kemewahan untuk kehidupan. Bila kita kena ingatlah dalam hidup kita ni, bila kita bawa Islam ni, kita akan diuji dengan ujian-ujian yang berbeza-beza. Di antaranya ujian kekeluargaan, ujian apa dia? Ujian yang disebut dengan harta benda. Ujian dalam hidup kita ni, ujian yang ni dalam orang yang bawa Islam. Tiba-tiba datang pula isteri pula buat PL. Di antara benda yang teruji di kalangan pejuang-pejuang Islam ialah apa dia? Para isteri ni buat perangai. Buat perangai yang menyebabkan terkesan dan terjejas kepada perjuangan yang dibawa oleh seorang lelaki dalam rumah tangga dia untuk membawa Islam. Ini kita sebut banyak kali dah sebelum daripada ni. Jangan sekali-kali sampai peringkat orang lelaki ni jadi rosak dianya, hidup dia, seorang suami rosak kerana isteri. Kerana isteri ni. Sehingga kan ramai mana orang kita kan, bila hidup dia dalam keadaan yang dia ni terlampau fokus terhadap isteri, dia tertinggal mak dan ayah dia. Dia tertinggal Allah dan juga Rasul. Padahal yang besar dalam hidup kita ni bukan isteri. Yang besar dalam hidup kita ni bukan anak-anak lagi. Yang besar ialah Allah dan juga Rasul yang pertama. Yang kedua, baru dah datang mak dan ayah. Mak dan ayah. Ramai mana orang sibuk nak jaga isteri, sehingga tertinggal mak dan ayah dia. Mak ayah dia duduk kat kampung. Senyap je. Kemudian, yang dia pula duduk kat bandar ni dalam keadaan sibuk nak jaga isteri. Tak boleh. PKP kita ni pun dah dibuka dah peluang untuk balik kampung ni pun tak boleh jaga juga dianya balik kampung. Kenapanya? Kerana nak sebutnya terikatnya dia dengan isteri dia tadi sehingga tertinggal ibu dan ayah mereka tersebut. Ni ramai orang kita jadi demikian ni. Perangai yang begini ni maknanya kamu dah dapat isteri yang bukan isteri yang salihah. Kamu dapat isteri yang bukan satu ganjaran yang terindah. Kamu dapat isteri yang mencelakakan kamu pada masa yang akan datang nanti. Rugilah dalam hidup orang mukmin demikian. Kalau dia jadi sampai peringkat fokus pada isteri dia dan juga anak dia, sehingga dia tertinggal mak dan ayah dia. Ramai orang yang terjadi demikian ini kerana apa? Dia takut pada isteri. Takut pada isteri ni lebih daripada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana orang yang kena penyakit yang demikian rupa. Baik, hari ininya Allah Subhanahu Wa Taala ajar lagi. Bila kamu jadi isteri pada pejuang Islam ni ada perangai dan ada sikap yang perlu kamu ada pada diri kamu. Bagaimana cara dia? Ya nisa'an nabi. Allah sambung lagi. Wahai isteri pada Nabi. Man ya'ti minkun nabi fahishah. Siapa di kalangan kamu yang ada nak buat perangai yang nak buat perangai yang buruk dan keji. Bifahishah. Bifahishah ni maknanya benda-benda bunga-bunga kepada kemungkaran. Dia tak buat lagi tapi bunga-bunga. Bunga-bunga. Bifahishatin. Benda-benda yang tak elok. Ada dah peribadi kamu begitu. Datang dah bunga-bunga kedengkian. Datang dah bunga-bunga kecemburuan. Datang dah dalam diri kamu ni prasangka yang tak baik. Datang dah dalam diri kamu ni yang disebut dengan apa dia? PL, mulut-mulut yang tak baik. Bifahishatin. Satu benda yang tak baik. Cakap tentang orang tu, cakap tentang orang ni. Hidup dia dalam keadaan bifahishatin. Tak selesa dengan madu tu, tak selesa dengan madu ni. Ada yang jadi demikian. Bila dia hidup dalam keadaan yang berkeluarga, ada 4 orang pasangan hidup dia. Dan ada lebih kurang 4 orang isteri kepada suami dia, ataupun 2 orang ataupun 3 orang. Dia dah mula dah nak buat benda yang keji, yang tak baik pada diri dia ni. Mubayyinatin, benda tersebut terang-terang kamu buat benda demikian. Bagaimana keadaan diri kamu?
yudha'af lahal azabu dhi'fain, akan digandakan 2 kali ganda azab pada diri kamu, yang Allah gandakan dhi'fain, 2 kali ganda. Alim ulama tanya, bagaimana pula dengan isteri-isteri sahabat-sahabat? Bagaimana pula isteri-isteri kepada tabi'in dan para alim ulama? Alim ulama sebut, ambillah pengajaran. Kalau kalian menjadi isteri kepada alim ulama, kalian menjadi isteri kepada tabi'in, kalian menjadi isteri kepada orang soleh-soleh di kalangan kita, ingat yang ni. Alim ulama kata, boleh jadi kalian akan digandakan 2 kali ganda azab. Kenapa? Kerana walaupun ayat ni disebut pada isteri Nabi, tetapi ayat ni dianya dalam keadaan lafaz yang umum. Tetapi nak ajar pada siapa? Mana-mana isteri-isteri yang pejuang agama, yang bawa agama. Maka mana-mana isteri yang bawa agama ni, dia mesti jadi contoh. Dia mesti jadi contoh kepada orang lain. Dia tak boleh dalam hidup dia ni, dia kata, tu suami aku, bukan aku. Bila dia jadi demikian, dia akan hidup bagaikan isteri kepada Nabi Nuh. Dia akan jadi hidup bagaikan isteri pada Nabi Lut. Ada juga demikian. Kadang-kadang dia isteri tu imam, tapi buat PL perangai tak menggambarkan suami dia tu imam. Yang ni bahaya dalam hidup. Dia isteri kepada ustaz, tiba-tiba dia buat PL perangai yang tidak menggambarkan dia ni isteri ustaz. Yang ni bahaya, dipanggil demikian. Bila seorang tersebut dipilih oleh Allah untuk berada di samping orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang bawa agama Allah, tiba-tiba kamu buat PL yang tak sama dengan peribadi pejuang agama ni, yudha'af lahal azab, kamu akan digandakan 2 kali ganda azab. Kamu kena bersedia jadi demikian. Ni sepatutnya pada diri kamu, bila kamu jadi orang yang berada di samping orang-orang yang saleh dan salihah, maka kamu jadilah diri kamu ni orang yang betul-betul dalam keadaan yang bila kamu duduk di sebelah orang yang saleh dan saleh ini sendiri, kamu jadilah orang yang salihah dalam hidup kamu. Tiba-tiba kamu buat benda yang bifahishatin, dengan benda-benda yang keji. Mubayyinatin, benda tu terang-terang, benda keji. Benda keji apa dia? Dia jadi isteri tu imam. Tiba-tiba dia pergi sibuk dia melayan jantan-jantan lain. Misal contohnya, ada yang kes-kes yang jadi demikian. Buat skandal dengan orang. Dia isteri ustaz, tapi dia buat benda yang tak baik. Perkara-perkara yang bifahishatin, keji. Allah kata apa dia? Yudha'af lahal azabu dhi'fain. Allah gandakan 2 kali ganda untuk kamu azab ini sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Bagi Allah nak buat benda tersebut lekeh je, senang je, kacang je, senang ceritanya. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau aku nak gandakan kamu 2 kali ganda azab, terlalu mudah untuk kamu terkena pada diri kamu ini. Hanya tak sepatut dalam hidup kamu buat benda-benda yang sedemikian rupa dalam hidup kamu. Kena jagalah pada diri kita ni dalam hidup kita. Tapi kalau suami kita ni orang yang memang dicontohi, orang diikuti dan sebagainya, tiba-tiba kita ni buat PL yang buruk, dan orang lain pun tengok, apa ni, suami lain, isteri lain, misal contohnya demikian, orang bercakap benda yang tak baik tersebut, maknanya orang ni kalau dia meninggal dunia, maka dia kena 2 kali ganda azab pada diri dia. Sama ada dia meninggal dunia, ataupun waktu mana dia hidup atas dunia ni lagi. Dia hidup atas dunia ni lagi, Allah gandakan 2 kali ganda azab pada diri dia. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Terlalu mudah Allah nak lakukan demikian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man yaqnut minkunna lillah. Tetapi sebaliknya orang yang hidup dia dalam keadaan sentiasa menjaga perintah Allah. Tengok suami dia, suami yang saleh. Dia pun lagi saleh daripada suami dia. Berusaha menjadi lebih baik daripada keadaan suami dia. Suami dia pejuang Islam. Suami dia bawa Islam. Suami dia ni contoh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dia pula yaqnut minkunna lillah. Mereka dalam keadaan yang betul-betul dalam keadaan taat pada perintah Allah wa rasulih, dan juga rasulnya, wa ta'mal salihah, dan hidup dia sentiasa melakukan amal salih. Dalam kehidupan mereka sebut, nu'tiha ajraha marratain. Nescaya kami akan gandakan pada mereka ganjaran dua kali ganda ganjaran marratain.
Allahu Akbar. Pahala puasa dia, Allah gandakan 2 kali ganda puasa dia. Allah jadikan pada diri dia, kalau dia baca Quran, 2 kali ganda daripada orang biasa. Itu lebihnya dalam hidup seorang tersebut. Kalau patutnya dia ni lambat masuk dalam syurga Allah, Allah gandakan 2 kali ganda menjadi cepat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan pada diri dia. Bukan sekadar itu, katanya Allah, wa'atadna laha rizqan karima. Kami telah sediakan pada kehidupan perempuan ini, isteri ini, bagi kami sediakan rizqan karima, rezeki-rezeki yang penuh dengan kemuliaan yang Allah sediakan pada mereka semua. Ini kabar gembira pada isteri-isteri pejuang-pejuang Islam. Orang yang suami dia seorang yang hidup dalam keadaan memenuhkan ruang masa dia dengan Islam. Dalam hidup dia, jangan dia mengeluh. Dalam hidup dia, jangan tengok suami dia buat kerja, keluar, kejap-kejap keluar, kejap-kejap, tak ada di dalam kekeluargaan. Maka di waktu tersebut dia kena tahu, aku di waktu ini, aku kena jaga diri aku. Aku kena jaga anak-anak aku. Aku buat, setiap benda yang aku buat ni, Allah akan gandakan 2 kali ganda. Dibandingkan dengan apa dia? Dibandingkan dengan orang biasa. Jangan kita bandingkan dengan suami orang. Jangan kita tengok suami orang. Suami orang seronok kan, boleh pergi ke pasar raya. Waktu mana tengok dalam keadaan orang lain sibuk dan sebagainya, dia boleh jalan dan sebagainya. Kita pula, katakanlah ada seorang isteri yang dikata apa dia? Dia kata, suami saya payahlah nak pergi begitu. Payahlah nak ada begitu. Kerana masa dia, kejap-kejap pergi masjid. Kejap-kejap pergi masjid. Nak jaga waktu. Tak boleh nak tinggal masjid dan sebagainya. Tak ada peluang macam tu. Dia jangan risau. Dia ada 2 kali ganda ganjaran yang Allah nak bagi. Ganjaran pada dia marratain. 2 kali ganda. Nu'tiha ajruha marratain. Kami gandakan pada dia. Yang dia baca Quran, yang dia duduk kat rumah, yang dia masak, yang dia buat apa saja dalam hidup dia, semuanya Allah gandakan 2 kali ganda. Dalam hidup mereka yang mana-mana seorang suami yang hidup dalam keadaan bekerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'atadna laha, dan kami sediakan pada mereka, ni kabar gembira pada mana-mana perempuan yang suami dia orang yang hidup mengorbankan diri, masa dan tenaga untuk Islam. Dan kami bagi pada mereka apa dia? Rizqan karima, rezeki yang amat mulia yang kami jadikan pada diri perempuan-perempuan yang tabah dalam hidup dia, mengharungi ujian kehidupan suami dia tak sama dengan suami orang lain. Itu cara. Tak sama tu maksudnya apa dia? Sibuknya dengan kerja-kerja agama. Sibuknya dalam mempertahankan agama. Bagi isteri Nabi, Allah jadikan pada mereka, ni contoh. Isteri Nabi, kalau sekiranya di kalangan kamu jaga diri kamu, jaga aurat kamu, jaga tubuh badan kamu. Wa may yaqnut minkunna lillah. Hidup dalam keadaan yang betul-betul tekun dalam mentaati perintah Allah. Jaga tubuh badan dia, jaga kata-kata dia, jaga hubungan dia dengan kekeluargaan dia. Semua yang dia jaga ini sendiri. Wa'atadna laha rizqan. Kami sediakan pada mereka rezeki-rezeki karimah yang penuh dengan kemuliaan. Ni cara demikian. Jangan kita sedihlah. Kadang-kadang tengok orang lain, suami dia kerja mewah-mewah, kemudian jadi kontraktor, jadi harta benda banyak dan sebagainya. Bagi pada isteri dia, apa dia? Handbag mahal-mahal, misal contohnya. Lalu ada isteri pejuang Islam ni kata, bilalah suami saya nak dapat, asyik beli beg Ajinomoto je, misal contohnya. Asyik bagi handbag yang tak ada jenama je, misal contohnya. Jangan risau. Tapi Allah telah sediakan ganjaran kamu berbuat amal soleh tadi 2 kali ganda. Kemudian Allah jadikan rezeki yang mulia sangat. Kemuncak rezeki mulia apa dia? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada mana? Hasil daripada suami yang hidup dalam keadaan mengorbankan diri, masa dan tenaga untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak sebut ayat begini ni, ayat yang memberi tasjid, memberi semangat pada mana-mana perempuan yang hidup dia dalam keadaan yang dia rasa hidup dia dalam lingkungan yang sama. Hidup dia seolah-olah tak ada peluang dia untuk bersosial sebagaimana orang lain bersosial. Dia rasa demikian. Tak, sebenarnya Allah jadikan pada diri dia satu ganjaran yang memuliakan dalam hidup dia, dan dia akan dapat satu kemuliaan yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni di antara benda yang kita kena jagalah. Suatu berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang dia cantik sangat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan seorang lelaki berkahwin dengan dia. Arahkan Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ni seorang sahabat Rasulullah yang muka dia kalau kita tengok menakutkan. Harta benda tak ada. Kemudian dia tidur pula beralaskan lengan saja. Julaibib radhiyallahu anhu. Tapi waktu mana Rasulullah suruh dia kahwin, Julaibib ni tak ada orang nak kahwin dengan dia. Tak ada orang nak buat menantu pada dia. Tidur dekat Masjid Nabawi. Tidur beralaskan lengan. Minum dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Orang tengok dia tu orang takut. Tengok muka Julaibib. Hitam muka dia ni. Kemudian menakutkan lagi. Wajah dia tu tak ada wajah. Senang ceritanya. Kemudian dalam keadaan begitu, Rasulullah tanya Julaibib. Julaibib sebut, tak ada orang nak bermenantukan aku. Tak ada orang perempuan yang nak kahwin dengan aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Julaibib, kamu nak kahwin ke? Katanya Julaibib, ya saya nak kahwin. Rasulullah kata, pergi hujung kota Madinah ni, ada satu kabilah. Ketua kabilah tu, dia memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Kamu bagi tahu pada dia, aku Muhammad bin Salam mengarahkan Julaibib radhiyallahu anhu ini, Julaibib untuk berkahwin dengan anak perempuan. Dia pergi, Julaibib pergi. Bila Julaibib pergi itu, berkejaran pergi tersebut. Bila sampai saja bagi tahu Rasulullah SAW, lepas pada sebut Rasulullah SAW suka ketua kabilah ni. Ingat ke Rasulullah nak kahwin dengan anak perempuan dia? Julaibib kata, Rasulullah suruh aku kahwin dengan anak perempuan kamu. Sebut je begitu, terkejutkan dia. Bila terkejut dia tersebut, dia kata, nanti dulu saya kena bincang dulu dengan isteri. Saya tak boleh terima terus, dia sebut. Kemudian dia bincang dengan isteri dia. Tengah bincang, anak perempuan dia keluar. Anak perempuan dia sebut, demi Allah, apabila pinangan yang datang daripada Rasulullah, aku sekali-kali tidak akan tolak. Saya tidak akan tolak, wahai abi dan ummi. Saya bila datang pinangan daripada Rasulullah, siapa pun Rasulullah suruh saya kahwin, saya akan kahwin. Saya rela untuk berumah tangga. Dia nak sebutnya, taat dia pada Allah dan juga Rasul besar. Dibandingkan dengan rupa dia cantik, kemudian anak ketua kaum lagi, kemudian dalam harta benda yang banyak, tiba-tiba nak kahwin dengan orang yang tak ada rupa. Kemudian tapi Rasulullah suruh kahwin dengan dia. Dan menakutkan. Kahwin. Bila sebut saja dia jawab demikian, Rasulullah bingkai bangun. Rasulullah baca doa. Ya Allah, berkatilah perempuan ini. Panjangkanlah umur dia. Jadikanlah dia sekaya-kaya manusia di kota Madinah ini. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kahwin tak sampai 2 bulan ke sebulan begitu, kedengaran paluan jihad dalam perang Uhud, Julaibib pergi perang, gugur syahid Julaibib. Tapi umur perempuan ini panjang. Panjang, Allah jadikan rezeki dia, Allah jadikan melimpah ruah dalam hidup dia. Kerana apa dia? Ketaatan dia pada Allah dan juga Rasul, dalam keadaan yang Allah jadikan pada dia, di antara wanita-wanita yang Rasulullah baca doa untuk perempuan yang sedemikian rupa. Ini kita ni dalam hidup ni jangan banyak mengeluh lah. Orang perempuan bila duduk dalam rumah tangga ni, jangan banyak menyakitkan hati pasangan hidup masing-masing. Jangan jadi demikian. Di antara kesilapan besar dalam hidup orang perempuan ni, dia sakitkan hati suami dia. Lepas tu kemuncak dia kata, kalau begitu Ustaz, kalau saya ni masalah sikit dalam rumah tangga, sentiasa menyakitkan hati suami saya, lebih baik saya minta cerai supaya saya tak sakit lagi hati. Dia pun minta cerai, lagi sakit hati suami dia. Lagi sakit hati suami dia. Kemuncak bila seorang perempuan tu minta cerai, lagi menyakitkan hati suami dia. Ada orang yang sebut, dia kata saya tak nak berterusan panjang. Dia tak nak berterusan panjang menyakitkan hati suami saya minta cerai Ustaz. Dia sebut demikian. Bila dia minta cerai dengan suami dia, lagi menyakitkan hati suami dia. Itulah kemuncak dosa yang besar, yang Allah, di antara dosa yang menggoncangkan arasy Allah. Nak sebut dosa besar pun payah juga, tapi nak sebutnya, kalau tak ada sebab, tiba-tiba kamu nak minta cerai, yang kamu pula dah dikurniakan oleh Allah jadi pasangan hidup yang baik pada suami kamu. Sebab tu saya nak pesan banyak kali lah pada anak-anak muda ke siapa saja pun, bila nak berumah tangga ni, cuba perhati betul-betul orang ni boleh bawa kita ke syurga ke tak boleh bawa kita ke syurga. Lelaki yang masuk meminang kita ni, yang nak kahwin dengan kita ni, wahai anak-anak muda perempuan semua, waktu mana kalian nak berumah tangga tu, kalian tengok betul-betul.
dia ni boleh hidup sekadar di dunia ke, ataupun boleh bawa kita sampai dalam kubur, sampai di akhirat, sampai boleh masuk dalam syurga Allah. Kalau ada orang yang macam ni, berumah tangga lah dalam hidup kita. Tapi kalau kita ni kadang-kadang berumah tangga, tahu-tahu lepas berumah tangga tengok-tengok isap ganja. Lepas rumah tangga, tahu-tahu dia ni seorang penagih heroin, penagih pil kuda. Orang yang hidup suka main game, habis masa main game, habis hidup tak pergi semayang berjemaah dan sebagainya. Saya tak marah pada main game. Nak main game tu main lah. Tapi sampai peringkat kita ni tak tahu masa tidur lintang pukang dalam hidup. Malam-malam main lagi. Kemudian waktu mana subuh dah kita mula terselera je, tak bangun-bangun. Tak tahu ke mana dalam hidup kita. Tak tahu apa perjalanan hidup kita. Ni semua ni merosakkan dalam hidup kita. Yang menyebabkan bila berumah tangga je, tahu-tahu ada PL yang buruk dan keji. Allahu Akbar. Tak bawa kemanfaatan dalam rumah tangga yang sedemikian rupa. Kemudian, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat sebelum daripada ni, bahawa penawaran terhadap para isteri Rasulullah untuk memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memilih sama ada terus kekal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isteri Nabi yang tidak mampu memberikan harta kekayaan pada mereka. Pejuang Islam ni, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, bukan nak tawarkan yang disebut dengan kemewahan hidup di dunia, tetapi nak tawarkan kenikmatan hidup di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita kena ingat. Dalam hidup orang lelaki ni, biar dia nampak hidup ni jangan nampak mewah dunia. Biar hidup kita ni nampak mewah di akhirat. Mewah di akhirat ni ramai mana orang yang dianya tak nampak kemewahan untuk akhirat. Bagaimana mewahnya dalam kubur nanti. Waktu mana berada dalam kubur, macam mana disediakan makan, minum, tidur, bangun. Yang nikmat yang Allah bagikan dalam kubur ini sendiri. Nikmat dalam kubur, kemewahan dalam kubur tersebut. Tapi orang kita tak fikir. Dia fikir dunia dalam hidup dia ni. Atau memilih perceraian dan mengahwini lelaki lain. Ataupun tawarkan pada pasangan hidup dia, okey, kalau begitu kamu nak kepada dunia sangat, okey, kamu nak kepada dunia, kami boleh bagi pada dunia. Lepas pada ni, kamu kahwinlah dengan lelaki lain. Kalau lelaki itu sanggup untuk nak memikul pada diri kamu, yang mampu memberikan kekayaan pada mereka, yang rasa nak mewah sangat. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang dia nampak dunia jadi keutamaan dalam hidup dia. Nak kepada bermewah-mewahan, nak pada melancong, nak pada makanan sedap, nak pada pakaian cantik, nak pada aksesori yang hebat dan sebagainya. Kamu boleh dapat yang ni. Kamu pergi cari jantan lain. Kamu kahwin dengan suami orang lelaki yang sanggup nak memikul kamu. Tanggungan ini sendiri. Tapi kalau kamu nak duduk dengan orang yang membawa agama, yang memikul tanggungjawab agama ni, kamu tersilap dipanggil. Kamu tersalah di kalangan mereka sebut. Akhirnya mereka memilih Allah dan juga Rasul. Bila ditawarkan demikian, lalu ditunjukkan keadaan demikian, lalu di waktu tersebut isteri Nabi ni kata, tak, kami nak kepada Allah dan juga Rasul. Kami nak kepada kemewahan, kenikmatan hidup dan kesenangan hidup di akhirat nanti, bukan di sini. Di sini ni, di atas dunia ni, kamu kena bertahanlah dengan keadaan dan suasana yang Allah bagi pada pasangan hidup di kalangan kamu itu sendiri. Oleh sebab pemilihan para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah dan juga Rasulnya, maka sudah semestinya mereka akan terikat. Malah mereka juga perlu menerima serta mematuhi ketetapan dengan hukum-hukum yang dijelaskan dan ditentukan oleh Allah kepada mereka tersebut. Hal ini tidak sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tetapkan pada selain daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya selain isteri Rasulullah melakukan kesalahan, maka akan dibalas dan dicatat satu dosa buat mereka. Ulama-ulama sebut demikian. Ini nak gambarkan selain daripada isteri Rasulullah, namun berbeza pula hal pada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka melakukan perbuatan keji, maka akan dilipat gandakan dosa terhadap kesalahan mereka. Itu pandangan yang kedua lah yang sebut. Saya sebut mana-mana isteri-isteri orang yang berjuang di jalan Allah, isteri para asatizah, para alim ulama dan sebagainya, kamu kena ingat ni, pesan Allah boleh jadi akan terjadi pada kamu dua kali ganda juga. Sepatutnya kamu jadi contoh dalam hidup kamu. Tiba-tiba kamu tidak mencontohi kepribadian yang ada pada pasangan hidup masing-masing.
Bahkan ia berlipat kali ganda melebihi dosa yang dilakukan oleh selain daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kan isteri Rasulullah membawa nama baik suaminya dan mempunyai darjat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka perlu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain. Semakin tinggi darjat seorang itu, maka semakin besar tuntutan terhadap tanggungjawabnya. Sebagaimana contoh, jika seorang yang miskin mencuri, adakah sama dosanya sebagaimana orang kaya raya yang mencuri, tetapi dalam keadaan mencuri juga, kaya raya tapi masih lagi mencuri? Atau seorang wanita yang belum bernikah tetapi menjalinkan hubungan dengan seorang laki lain berbanding dosa bagi seorang isteri yang menjalinkan hubungan dengan laki lain. Ada beza tak? Ada beza. Dosa. Perempuan yang belum kahwin dan isteri orang yang dah jadi isteri orang menjalinkan hubungan dengan jantan. Misal contohnya, dengan jantan-jantan yang lain. Macam mana keadaan yang demikian? Dosa di kalangan mereka ini. Sudah semestinya perkara ini berbeza. Perkara ini berbeza. Demikian juga halnya kepada isteri Nabi yang berbeza berbanding isteri orang lain. Maka perlu menjaga nama baik baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia di sisi Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih." Mana-mana di kalangan kamu yang betul-betul mentaati Allah dan juga Rasul, dalam keadaan yang taat pada Allah dan juga Rasul, wa ta'mal salihah, dan dia beramal soleh, nu'tiha ajruha marratain. Kami bagi pada mereka dua ganjaran pada mereka sebut, wa a'tadna laha rizqan karima. Kami jadikan pada mereka rezeki yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah Taala memperlihatkan sifat yang maha adil dalam membalas setiap amalan dan perbuatan hamba-Nya. Yang dimaksudkan ialah hamba yang tunduk patuh serta taat terhadap apa yang disuruh dan diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya. Maka mereka ini akan memperolehi ganjaran syurga kelak. Malah mereka akan ditempatkan di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syurga yang tertinggi daripada makhluk lain, iaitu berdekatan dengan arash yang dikenali sebagai al-wasilah, yang Allah jadikan waktu mana seorang tersebut di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Besarnya ganjaran kemuliaan dalam hidup isteri para nabi, isteri para sahabat-sahabat, isteri para tabi'in, isteri kepada alim ulama, semua ni dia menjadi besar ganjaran mereka tersebut. Lalu berusaha dan berikhtiarlah dalam hidup kita mendapatkan kedudukan yang setinggi itu. Itulah ganjaran yang terindah yang Allah sediakan pada diri kita. Kita berhenti setakat ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita ini. Pada ayat yang ke-32 kita akan sambung nanti insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba